Like, comment, dan share. Asam Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Zaz. Bertemu kita kembali ke Hasan Basri Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Semoga saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang menarik dan menjadi asbab untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan iaitu sedikit video berkenaan sesi jawab daripada Nadir An-Nuri. Baiklah tuan-tuan, kita kena tengok dia jawab apa yang Ustaz Abiliu kata, apa yang Ustaz Abiliu telah suruh dia terangkan. Di manakah duit 20 juta tu? Tuan-tuan tengok cara macam mana dia jawab. Adakah membawa kepada hikmah ataupun membawa kepada sakit hati? Jadi tuan-tuan nilai sendirilah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan nilai sendiri macam mana. Jadi kita ambil iaitu daripada segi sudut maklumat ni tuan-tuan, yang kita tahu iaitu setahun 20 juta peruntukan yang telah diberikan kepada geng-geng ni untuk membuat apa yang mereka buat dekat sana untuk mereka membuat bantuan kepada Gaza yang selama ni kita tak tahu, iaitu 20 juta setahun. Sangat banyak tu tuan-tuan. 20 juta kan. Kita nak cari sejuta pun dalam hidup pun memang payah nak dapat lah. Ini setahun dapat 20 juta tuan-tuan. Jadi kita tengok bagaimana dia jawab daripada soalan Ustaz David Liu lah beberapa hari yang lepas yang saya letak dalam channel saya ni. Dan insyaAllah hari ni dia akan jawab. Dan tuan-tuan dengar betul-betul apa yang dia kata. Adakah itu boleh menjawab persoalan yang Ustaz David Liu tanya, sambil-sambil dia nak jawab, sambil-sambil dia nak sindir kepada kita. Okey, tuan-tuan tengok sendirilah, tuan-tuan nilai sendiri nah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya ni. Dan tuan-tuan komenlah di ulasan selepas pada video ni habis. Okey, kita saksikan dulu video ni. Nampak ada beberapa soalan bila sebut tentang tahun 2020 mana perginya, kan? Seperti mana Tuan Faizal sebut tadi, tahun 2020 adalah kita mengambil extra mile dengan kita menghantar untuk tujuan audit dan mungkin memakan sedikit masa. Dan bermula tahun 2020 adalah satu langkah berbeza apabila kita menjemput untuk kita mengambil langkah yang lebih proaktif untuk kita diaudit secara profesional juga. Baik, alhamdulillah. Ada beberapa soalan yang saya nampak, sumbangan bagaimana, dah saya dah ada umur dah ni, tapi sumbangan nak bagaimana? Tadi dah sebut dari atas tadi dah nampak sumbangan ke mana, tapi masih bertanya tahun ni buat apa, projek apa, 20 juta mana, tak sebut pun pasal 20 juta. Kemudian kos pengurusan tadi, saya terkejut dengan nilai 3%. Saya tak pasti macam mana pengurusan CGM dapat boleh turunkan sehingga 3%. Tak ada masalah, nanti kita pulangkan semula sesi ini kepada Tuan Nadir. Kemudian apa projek yang dibuat tahun ni dan sebagainya. Mungkin saya boleh pulang semula sesi ini kepada Tuan Nadir untuk selain daripada untuk menjawab soalan-soalan netizen ini, saya percaya ada juga soalan-soalan yang saya akan hantar kepada Tuan Nadir sebentar lagi. Jadi insyaAllah saya serahkan semula kepada Tuan Nadir untuk menjawab segala kerusingan yang ada. Hari ini kita selesaikan kerusingan rakan-rakan netizen. Anda adalah penyumbang kepada CGM, Anda adalah orang yang layak mengetahui ke mana duit anda dibelanjakan. Silakan tafadhal Tuan Nadir. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator kita sekali lagi, dan terima kasih kepada Tuan Faizal yang membentangkan apa yang kita belanjakan pada tahun-tahun yang lepas. Ada pastinya untuk tahun 2020 nanti bila mana kita buat audited report, ia pastinya akan jadi lebih menarik lah untuk kalian tengok ke mana duit kalian disumbangkan. Dan sebenarnya ia adalah satu kebanggaan untuk kami bila mana kita punya admin fees hanya mencecah 3%, walaupun dibenarkan oleh bank negara sampai ke 30%, dan orang tuduh dan sebut bahawa kita ambil persen yang sangat tinggi untuk kita kaya daripada NGO. Tapi alhamdulillah dengan audited dengan report kewangan yang ditunjukkan oleh Tuan Faizal tadi, kalian boleh nampak berapa sebenarnya yang kita ambil. Dan pastinya laporan kewangan yang lengkap nanti kalian boleh semak di laman Facebook Cipta Gaza Malaysia dan di laman yang lain yang kita akan naikkan bahan-bahan tersebut supaya kalian boleh lebih yakin dengan apa yang dibentangkan. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang kalian nampak, kita sebut tadi kita adalah NGO yang kecil saja. Daripada duit yang masuk, kalian boleh nampak sebenarnya kita tak adalah dapat 20 juta setiap tahun. Dan disebutkan setiap kali berlaku perang setiap tahun kita dapat sumbangan 20 juta dan sebagainya. Sebenarnya adalah sesuatu yang palsu lah. Sebab perang di bumi Gaza ni dia tidak berlaku setiap tahun. Itu masalahnya bila kita tidak tahu tentang Gaza, kita kata oh setiap tahun ada perang di Gaza, setiap kali perang kita akan dapat 20 juta. Tidak, perang di bumi Gaza sejak berlaku pada tahun 2006 hanya berlaku sebanyak 4 kali saja. Tahun 2006 dikepung,
tahun 2008 berlaku peperangan yang pertama, Perang Al-Furqan, yang berlanjutan selama 21 hari. Kemudian pada tahun 2012 berlaku Perang Hijratul Sijil yang berlanjutan selama 7 hari. Kemudian berlakunya perang yang disebut sebagai perang pada tahun 2014, Asfil Makul, yang berlanjutan selama 51 hari, dan saya berada di bumi Gaza ketika itu. Dan yang last sekali tahun 2021 berlakunya perang Saiful Quds. Jadi kalaulah kita nak dapat sampai 20 juta pun, dan duka citanya kita tak dapat pun sampai 20 juta tu, bila mana berlaku perang sahaja. Tapi itu pun kita tak capai juga, dan duka citanya bila mana berlaku perang saja, barulah orang semangat nak menderma, semangat nak bagi sumbangan dan sebagainya. Sampaikan banyak saya jumpa dengan orang-orang Palestin di sini, bila mana kita sebutkan, alamak, minta maaf lah saya tak boleh nak bagi bantuan, sebab NGO kita ni bukannya selalu ada duit, kadang-kadang ada duit, kadang-kadang tak ada duit, ikut nasib dan ikut netizen, dia nak bagi ataupun tidak, penyumbang nak bagi ataupun tidak. Jadi bila mana tak ada duit, saya pernah jumpa seorang pakcik, tiba-tiba dia angkat tangan ke langit dan dia kata, ya Allah, bagilah ada perang kat atas bumi Gaza ni, ya Allah, sebab bila ada perang barulah orang akan sumbang untuk bumi Gaza. Jadi kita pun tak naklah jadi sampai ke tahap itu, teruskan menderma, teruskan menyumbang, teruskan memberi, khususnya kepada NGO-NGO yang boleh menyatakan dengan jelas ke mana sumbangan-sumbangan dan duit-duit kalian ini telah pun disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya tahu ada lagi kebimbangan dan kerunsingan yang perlu saya jawab, sebab banyak persoalan yang ditimbulkan oleh netizen yang ditanyakan kepada saya sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, dan pastinya bila mana ia dikaitkan dengan Palestin, maka saya ambil juga tanggungjawab untuk jawab bersama-sama, sebab itu tanggungjawab. Bila orang ada ilmu, bila orang ada pengetahuan tentang satu-satu isu, dia kena bertanggungjawab untuk menjawab. Dan insya-Allah ada beberapa benda yang kita akan terangkan kepada kalian. Saya akan share sambungan kepada slide yang kita kongsikan tadi. Yang pertama sekali, kita dalam sesi menjawab kerunsingan di peringkat netizen, kita nak jawab beberapa persoalan. Yang pertama sekali yang ditanyakan kepada kita, adakah betul bila mana ada NGO yang masuk melalui syarikat Lucky Tours, ini dia lebih baik daripada masuk melalui Miles of Smiles? Yang pertama sekali, saya nak jelaskan bahawa bumi Gaza ini bukannya tempat pelancongan. Dan bila mana kita sebut bukan tempat pelancongan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ia bukanlah tempat yang kita boleh dapatkan banyak syarikat pelancongan yang bersaing untuk bagi masuk ke dalam bumi Gaza. Siapa yang paling murah, dia yang kita ambil. Tidak. Bumi ini adalah bumi konflik, bumi penuh keberkatan, bumi yang kita sebut daripada awal dan sampai sekarang kita masih sebut benda yang sama, tempat yang sangat-sangat susah untuk masuk. Dan saya rasa kalau banyak-banyak tempat orang sebut susah nak masuk, tak sesusah untuk masuk ke dalam bumi Gaza ini. Dan sebab itulah kita sebutkan bahawa syarikat yang ada untuk menguruskan orang masuk ke dalam bumi Gaza, saya sebut sebagai syarikat bisnes, syarikat perniagaan, hanyalah satu syarikat saja yang nama rasmi dia dikenali sebagai Lucky Tours, dan nama tidak rasmi dia ataupun nama yang orang tempatan kenal, orang Gaza kenal, yang semua orang di Gaza ini tahu berada di bawah pihak intelligence di Mesir, yang mana ketua ataupun timbalan ketua kepada intelligence di Mesir ini ialah anak kepada Presiden General As-Sisi. Dia yang memiliki syarikat ini, syarikat hala ini ataupun syarikat Lucky Tours ini. Bagilah nama, nak bagi nama apa pun, ia adalah satu syarikat sahaja, bukannya banyak syarikat dengan nama-nama yang berbeza yang kita boleh compare harga dan sebagainya. Lalu bila kita sebut hanya itu satu syarikat bisnes yang ada, yang dibangunkan sebenarnya selepas naik General As-Sisi, baru saja dibangunkan selepas naik General As-Sisi, untuk sediakan alternatif untuk orang Gaza nak masuk dengan cara yang mudah, dengan cara mereka membayar, ada duit boleh bayar dan boleh dimudahkan perjalanan. Kita nak compare pula Lucky Tours ini dengan Miles of Smiles, yang mana kita sebutkan dan diterangkan hala ataupun Lucky Tours untuk orang tempatan, dia nak masuk daripada bumi Gaza, dari Mesir, dia kena bayar 600, ataupun dia nak keluar daripada bumi Gaza, dia kena bayar $600. Dia nak masuk daripada Cairo ke Gaza semula, dia kena bayar lagi $600. Itu untuk orang tempatan, $1,200. Dan untuk orang luar, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian NGO yang masuk dengan Lucky Tours ataupun hala ini, mereka perlu membayar $2,500. Dan disebutkan pula Miles of Smiles kena bayar $10,000. Jadi buat apa pergi dengan yang mahal sedangkan boleh pergi dengan yang murah? Jawapan dia sangat-sangat senang saja. Kita kena tahu beza antara Miles of Smiles ini dengan Lucky Tours ataupun hala ini, iaitu Miles of Smiles ini adalah sebuah koalisi NGO dan Lucky Tours ataupun hala ini adalah sebuah entity business. Maksudnya bila mana kalian bayar ke Miles of Smiles $10,000 itu, dia bukannya untuk transport, bukannya untuk kita masuk diiringi, bukannya untuk kita mudahkan perjalanan, tetapi $10,000 itu adalah wang komitmen yang mana kita bayar untuk tunjukkan bahawa kita committed masuk ke dalam bumi Gaza untuk kita bagi bantuan. Dan wang tersebut dia bukannya untuk Miles of Smiles, tetapi akan digunakan untuk penduduk-penduduk Palestin. Sebab itulah kalau yang NGO lama, dan benda ni benda yang tak pelik pun sebenarnya. Tapi orang yang baru saja yang pelik sebab dia tak tahu. Orang yang lama dia tahu kalau bayar kepada Miles of Smiles, mereka akan diberikan proposal yang lengkap, apa projek yang kalian nak bantu di dalam bumi Gaza nanti, khususnya projek-projek yang berkaitan dengan perubatan, dan kalian bagi duit dengan nilai $10,000 itu, kita akan gunakan untuk
bantu projek-projek perubatan yang berada di dalam bumi Gaza. Dan ada juga NGO yang mempunyai hubungan yang baik dengan Miles of Smiles, bila mana mereka boleh buktikan komitmen yang mereka tunjukkan bahawa mereka akan buat sesuatu di dalam bumi Gaza. Mereka tak perlu pun bayar $10,000 tersebut. Boleh tanya kawan-kawan kita di MAPIM contohnya, boleh tanya NGO yang lain, bila mana mereka bagi komitmen untuk sumbangkan 10 buah ambulans di dalam bumi Gaza, maka dia tak perlu bayar $10,000 tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, itu beza antara Hala ataupun Lucky Tours dan juga Miles of Smiles. Kalau kalian rasa kalian nak bayar $2,500 untuk masuk ke dalam bumi Gaza dan manfaatnya dapat kepada pemilik bisnes Lucky Tours, tak sampai kepada orang-orang Palestin dan Gaza, duit itu burn dan hangus begitu saja, ahlan wa sahlan, sediakan. Khususnya kalau duit itu adalah duit kalian sendiri, gunakanlah di mana saja kalian nak gunakan. Tetapi kalau duit itu adalah duit sumbangan, duit NGO, ataupun kalian nak menjadi penyumbang dan nak menjadi penggerak NGO, penggerak kebajikan kemanusiaan yang lebih bijak, maka bolehlah melalui Miles of Smiles. Itu adalah lebih utama. Letak $10,000, pasti ia dapat digunakan untuk penduduk-penduduk di bumi Palestin. Maka kalian boleh pertimbangkan sendirilah mana yang lebih bagus dan mana yang lebih berkesan. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, ada tuduhan yang disebut dan dibangkitkan banyak kali dan dicanang-canang oleh netizen bahawa kami menyediakan sebuah proposal dan menyebutkan bahawa pack makanan yang kami sediakan nilainya $40, sedangkan quotation lain yang didapati harganya $20. Dan saya rasa apa yang disebutkan oleh netizen ini, apa yang disebutkan berkenaan dengan saya ini adalah satu cubaan untuk mewujudkan satu persepsi yang buruk, dan ia adalah satu fitnah yang sangat-sangat besar. Sebab apa? Sebab saya nak tunjukkan kepada kalian kertas kerja yang kita bentangkan, kertas kerja yang kita berikan kepada banyak NGO. Bukan satu NGO saja, banyak sebenarnya NGO yang dapat kertas kerja ini. Oh, sebelum saya terlupa, ini saya nak tunjukkan kepada kalian. Boleh nampak ke? Belum lagi Tuan Adi. Oh, belum Saya nak tunjukkan ni satu gambar saya ambil semalam. Nak tunjuklah kepada kalian ni, kita punya, nampak? Bangga jadi rakyat Malaysia. Alhamdulillah, ni kita punya Wisma Malaysia dekat bumi Gaza. Jadi kalian, mana-mana NGO yang nak masuk ke bumi Gaza, insyaAllah boleh datang ke Wisma Malaysia kita ini. Tempat ni kita sewa dan saya pun menyewa dekat belakang bangunan ini. Sejak daripada awal masuk di bumi Gaza, saya duduk di rumah sewa saja. Setakat ni kita fokus kepada NGO ni lah. Nak sibuk kepada bisnes apa semua tak sempat. Tuan Khalid saya beli saham Top Glove daripada dia mula-mula naik dulu. Sampai sekarang dah tak tengok lah. Tengok sekali lagi, oh rupanya banyak dah rugi. Dan jatuh merudum dah saham Top Glove. Tapi tak sempat kita nak tengok saham-saham kita ni dan sebagainya. Itulah. Jadi kita pun duduklah rumah sewa, walaupun isteri marah bila nak dapat rumah lah. Bawa duit sumbangan berjuta-juta ke dalam bumi Gaza. Tapi sampai sekarang duduk dekat rumah sewa lagi. Saya kata duit juta-juta ni bukan duit kita. Nanti insyaAllah kita tenang-tenang sikit. Kita cuba buat bisnes apa. Kita belilah saham apa-apa yang nak dicadangkan oleh tuan-tuan netizen kot yang main-main saham boleh cadangkan. Mesej kepada saya, beli saham ni tuan. Nanti esok boleh meletup insyaAllah. Selepas 2 hari boleh beli villa di bumi Gaza juta-juta ringgit. Boleh bantu kalau nak bantu dari segitu. Tapi setakat ni untuk saya fokus ni tak boleh. Sajalah nak tunjuk gambar ni untuk kita kenal bahawa di bumi Gaza ini ada Wisma Malaysia ini, Wisma yang bawa NGO, yang menghubungkan banyak-banyak NGO, yang ada pusat budaya kita kat dalam ni, kita ada pusat kajian dan sebagainya. Dan alhamdulillah tempat ni pun dah diziarahi oleh ramai orang sebenarnya. Ada NGO yang dah masuk, ada NGO yang dah ziarah. Eliza Helmi pun dah makan nasi lemak kat sini. Setpol Menteri Luar yang sebelum ni pun datang makan nasi lemak kat sini dan sebagainya. Jadi tempat ni bukan tempat yang asing lah untuk orang yang biasa masuk dalam bumi Gaza. Jadi yang saya nak tunjukkan kepada kalian tadi, yang kita sebutkan beberapa benda. Yang pertama sekali, kita nak cepatkan sikit sebab kita tak nak langgar waktu zuhur insyaAllah. Ni satu kertas kerja yang kita bagi kepada banyak pihak. Ni kalian boleh nampak ke kertas kerja ni? Belum lagi, kena stop share. Stop balik. Share zoom ni. Okay, ni kertas kerja. Ni sebenarnya bukan kertas kerja. Tapi untuk orang awam kita bagi faham ni kertas kerja, proposal. Kalau orang yang faham NGO, yang ada pengurusan dalam NGO dia yang uruskan NGO betul-betul, maka dia akan tahu ni namanya konsep paper. Dan bila mana kita bagi konsep paper dalam waktu perang, ia adalah dalam bentuk yang sangat-sangat ringkas. Bila dapat konsep paper ini yang kita buat dengan cara kita berjumpa dengan menteri-menteri, timbalan menteri, apa semua kementerian perumahan, kementerian pembangunan masyarakat dan sebagainya, mereka cadangkan ini projek-projek yang utama yang kita perlu laksanakan ketika ini. Jadi kita bagilah projek paper ini kepada mana-mana NGO yang minta. Jadi bila mana NGO ni respon kepada kita, mereka reply WhatsApp, mereka balas email dan sebagainya, maka kita akan bagi satu senarai yang lebih lengkap, satu proposal yang lebih lengkap, apa yang perlu dilaksanakan. Jadi dalam ni kalian akan nampak bahawa projek yang kita cadangkan ni totally damaged houses, internally displaced families. Ini yang kita cadangkan food pack $40. Jadi food pack $40 ni tak ada pun list kat sini apa barang dia, apa yang kita nak bagi. Jadi bila mana orang sebut saya boleh dapat ni dengan $30, ni mesti tuan markup ni nak curi ni, ataupun kata ni penipu ni, macam mana boleh dapat harga lagi mahal apa semua, macam-macam tuduhan yang dibagi oleh netizen. Ini kita tunjukkan $40 tetapi tidak ada senarai barang. Jadi kalau nak tahu senarai barang ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan, balas kepada kami dan kami akan tunjukkan kepada kalian bagaimana kita melaksanakan kerja-kerja kita di bumi Gaza. Yang pertama sekali, bila mana kita nak buat tender, bila mana kita nak dapatkan senarai ataupun list pack makanan, kita akan buat satu open tender.
Dan open tender ni kita jual. Ni saya nak tunjuk satu contoh lah open tender kita, walaupun mungkin tak faham sangat bahasa Arab, tapi nanti ada kawan-kawan yang faham bahasa Arab, tunjukkan dia suruh dia baca. Ni contohnya untuk projek Ramadan kita, apa pack makanan yang kita nak buat. Ni open tender yang kita jual. Dan kita buat iklan di akhbar. Jadi mana-mana syarikat yang nak masuk dan mereka boleh join, mereka boleh bagikan harga yang terbaik dan barangan yang terbaik dengan syarat-syarat dalaman, syarat-syarat luaran, panjang prosesnya, bukan semudah datang dan beli. Dan ini adalah barang-barang yang kita ni, dia akan isi harga kat sini apa semua, dan mereka akan bantah balik pada kita. Jadi kita punya lajnah, kita punya jawatan kuasa di sini, dia akan cek mana yang paling murah, mana yang berkualiti, paling berkualiti. Barulah mereka ini akan menggunakan ataupun memilih untuk bagi tender tersebut pada syarikat-syarikat. Dan sebagaimana yang saya nak tunjukkan juga ini, contoh ini adalah contoh barangan yang diberikan oleh sebuah syarikat. Tuan Adik, yang dalam tender tu adalah dalam shekel lah, bukan USD kan? Ya, dalam shekel, dalam shekel. Ni pun dalam shekel juga. Shekel ni lebih kurang 3.2 shekel, 100 USD 320 shekel lebih kurang. Jadi ini contohnya kita nak tunjukkan, ini price quotation yang kita dapat daripada beberapa syarikat. Price quotation yang pertama nilai dia 120 shekel, maksudnya lebih kurang $40. Ada price quotation yang lain yang kita dapat lebih kurang dalam 70 shekel ini, iaitu lebih kurang dalam $20. Jadi kita tengoklah barangnya kat sini ada 1 hingga 19 barang-barang ni semua. Kalau nak yang $20, kita boleh bagi yang 1 hingga 13. Jadi sangat-sangat tidak adil bila orang kata dia punya pack lebih murah tanpa dia bagi tahu pun apa yang ada dalam pack tersebut. Kalau saya jual kotak kosong, saya boleh bagi $2, tak ada masalah kepada siapa-siapa yang nak beli. Dan sebab itulah saya berani untuk cabar kepada siapa-siapa yang boleh dapatkan harga lebih murah dan barang yang lebih baik dari dalam bumi Gaza itu sendiri untuk buat pack makanan, maka kita bersedia bekerjasama dengan mereka. Kita nak bagi free pula, boleh. Nanti saya kena tanya dengan Tuan Johan lah. Tuan Johan kita punya pengurusi, mungkin boleh bagi 1000 pack parcel free atas nama mana-mana orang yang dapat cari quotation yang lebih baik daripada quotation yang bagi. Sebab saya rasa orang lain tak melalui proses tender tersebut. Dan yang saya nak tunjukkan juga ialah selepas kita hantar kerja-kerja ini, selepas kita buat proposal, selepas kita hantar kertas yang lengkap, selepas kita dapatkan kewangan dan kita laksanakan, maka kita akan hantar kepada NGO satu kertas kerja pula, laporan. Ini bukan laporan lengkap kita simpan di Gaza, tapi ini untuk orang dapat maklumat. Ini contohnya kami Cinta Gaza Malaysia dilantik untuk mewakili Aid for Palestine. Dan Aid for Palestine dia bagi sumbangan 3 juta untuk kita gunakan di Gaza. Maka ini projek report yang kita bagi. Projek report ni ditulis dekat sini apa projek-projek yang dilaksanakan, kos pack makanan, ini yang kos RM153, ni barang-barang yang ada, ni harganya semua. Lepas tu ini dia punya resit yang dia boleh dapat. Syarikat dia yang dapat masa tu dia Al-Balawi, Aid for Palestine, yang mereka bayar harganya ialah $60,000 untuk pack makanan. Inilah gambar-gambar pack makanan yang kita dah bagi kepada dia, video pun kita dah bagi. Begitu juga untuk projek-projek damaged house repair, baik pulih rumah-rumah. Contohnya kita ada perjanjian yang kita tanda tangan MOU bersama-sama dengan Timbalan Menteri Pembangunan dan juga Public Works, kerja-kerja awam. Kita tanda tangan MOU setelah kita menjawab dia punya proposal. Ni proposal yang dibagi kepada kita. Jadi proposal yang kita bagi kepada NGO Malaysia ni yang kita dah tapis, yang kita dah ringkaskan, yang kita dah mudahkan. Jadi ni dia punya proposal, dimaklumkan kat sini berapa kos contohnya sebuah bangunan yang namanya bangunan Al-Andalus yang disumbangkan oleh Sultan Kelantan dan rakyat negeri Kelantan dan juga Aid for Palestine. Berapa kos yang diperlukan untuk baik pulih bangunan tersebut, iaitu $190,000 yang disebutkan oleh Timbalan Menteri Perumahan tersebut adalah projek baik pulih pertama yang dibuat oleh mana-mana negara di bumi Gaza ini selepas peperangan. Jadi kita berbanggalah orang Malaysia punya sumbangan adalah sumbangan pertama yang sampai ke bumi Gaza. Kita bawa nama Malaysia dalam apa-apa saja kerja yang kita laksanakan. Jadi ini report secara ringkas, medical aid, bantuan untuk medical, ubat-ubatan ni ubatan yang dibagi. Ni ubat-ubatan yang kita belikan untuk mereka. Jadi jumlahnya berapa, nilainya berapa. Jadi benda-benda ni tak ada isu lah untuk NGO yang betul-betul sistematik pengurusannya, semua ini ada. Jadi kita tak ada masalah nak tunjukkan. Projek apa yang kalian minta, kita boleh tunjukkan report-reportnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan sekali lagi bahawa apa yang dilakukan, tuduhan yang dilakukan itu adalah satu tuduhan yang tidak baik, yang mendatangkan kesan tidak baik dan berniat tidak baik kepada kami. Yang seterusnya yang saya nak tunjukkan, yang terakhir untuk kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan persoalan yang banyak ditanyakan kepada kami, iaitu berkenaan dengan RM 20 juta. Seronok orang dengar duit 20 juta, seronok nak tanya tentang 20 juta ni. Kita nak ceritakan tentang 20 juta yang kalian selalu sangat tanyakan ni. 20 juta yang disumbangkan itu sebenarnya bukan disumbangkan, pertama sekali dia bukan disumbangkan setiap tahun. Dan kita dah sebut dah tadi, kita dah bentangkan kewangan kita, bukan setiap tahun kita dapat 20 juta. Kalau setiap tahun 20 juta, Alhamdulillah tak perlu duduk di Gaza yang putus elektrik, ada elektrik 8 jam sehari, tak perlu berdepan dengan masyarakat yang setiap jap-jap datang ke rumah, betul pintu rumah untuk minta bantuan dan sebagainya. Tak perlu bermati-matian untuk keluar daripada bumi Gaza dan masuk bumi Gaza terlepas peristiwa-peristiwa sambutan-sambutan keluarga dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, kalau pun masuk 20 juta, relax lah bro. Kita ambil 3% saja daripada 20 juta. Itu pun untuk bagi kepada staff kita yang ada di bumi Gaza, yang ada 13 orang. Untuk bagi kepada staff kita yang ada di Malaysia, untuk uruskan pejabat kita. Takkan kita nak kerja secara percuma. Takkan anak-anak saya, anak-anak Gaza yang saya bela 5 orang dan anak saya 2 orang ni hari-hari nak pergi minta dekat jiran makanan ataupun nak makan rumput
yang ada di depan rumah, tidak. Kami pun perlukan juga makanan. Tapi alhamdulillah kita tak ambil gaji sampai berpuluh-puluh ribu dan alhamdulillah cukup-cukup saja untuk kita hidup dalam keadaan yang sederhana, sebab kita tahu kita ni duduk rumah kecil ke sewa ke macam mana pun, keadaan kita alhamdulillah lebih baik daripada penduduk Gaza dan penduduk Palestin yang sedang kita perjuangkan. Jadi tuduhan 20 juta itu adalah satu tuduhan yang sangat-sangat salah, dan saya tak salahkan sesiapa lah, sebab ia adalah tuduhan yang dilandaskan kepada kejahilan tentang satu-satu tempat. Jadi bila dikata bila disebutkan ada perang dapat 20 juta. Jadi perang itu tak berlaku setiap tahun. Jadi macam mana boleh dapat 20 juta setiap tahun? Dan yang kedua, 20 juta ni sebenarnya dia bukan diuruskan oleh CJM sahaja, tetapi ia dikutip sebenarnya oleh satu koalisi anak-anak muda, 20 orang NGO, 20 NGO anak-anak muda yang telah berpuluh-puluh tahun berada dalam kerja-kerja kebajikan dan juga puluhan mungkin kita berhenti sebentar, ada azan di KL. InsyaAllah kita 2 minit. Baik, insyaAllah. InsyaAllah Tuan Adi, kita boleh mulakan semula. Jangan jadi panjang pula. Sonok sebenarnya dapat bercerita dengan orang Malaysia ni. Dah kita duduk dekat bumi Gaza ni seorang-seorang, saya sekali dapat bercerita dengan orang Malaysia ni. Boleh bercakap Melayu lah. Boleh bercakap bahasa Melayu pula kan? Melayu, kalau tak lupa bahasa Melayu. Jadi tahan sikit lah orang Gaza ni nak cakap lebih-lebih sikit. Jangan marah lah. Tapi ini pun kita dah sampai kepada kita punya slide yang terakhir. Dan kita terangkan tadi bahawa tuan-tuan dan puan-puan, kita sebutkan tentang 20 juta. Yang pertama sekali, kita bukan dapat setiap tahun kita dapat 20 juta, dan itu adalah sesuatu yang tidak baik lah bila mana dilontarkan andaian tersebut, seolah-olah kita dapat duit yang begitu banyak dan kita tunggu bila kita nak dapat gunakan dan sebagainya. Yang kedua ialah RM 20 juta itu sebenarnya dia bukan diurus oleh CJM saja, sebab ia sebenarnya dikumpulkan bersama-sama oleh rakan-rakan yang berada di bawah My Aqsa Defenders, sebuah gabungan NGO anak-anak muda, 20 buah NGO dan lebih daripada 23 orang influencer. Jadi yang ada bersama-sama dengan kita NGO yang telah begitu lama berjuang untuk bumi Palestin dan tempat-tempat yang lain, dan begitu juga NGO ini didalangi ataupun diikuti, disertai oleh begitu banyak influencer. Kita ada rakan-rakan influencer, Tuan Fitri Yahya, kita ada Tuan Faizal Tahir, kita ada Haliza Helmi, kita ada Miss Nina, kita ada orang yang begitu ramai yang telah lama sebenarnya bantu kita dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dan alhamdulillah disebutkan agama Islam ni dia ajar kepada kita penipuan tu dia kalau dibuat oleh satu orang dia logik, tapi bila dia dibuat secara berjemaah ni dia jadi tak logik. Sebab itulah kita belajar tentang hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis ahad ni hadis satu orang saja riwayat. Hadis mutawatir ni ramai orang riwayatkan, jadi tak boleh nak tipu benda tu. Tapi apa pun pecahan duit ni kita dah sebutkan dan kita dah bentangkan dalam press conference sebelum daripada ini. 30% kita akan gunakan untuk projek segera dan medium, 30% kita akan gunakan untuk pembangunan infrastruktur yang akan membantu projek-projek lain, dan 40% kita akan bangunkan projek-projek untuk pusingan kewangan. Dan kita janji kepada kalian dengan pengurusan yang sistematik, dengan bantuan yang akan datang. Alhamdulillah 3 bulan pertama MAD, pengurusan 100% telah ditaja oleh satu pihak. Dan menjelang 2022 kita boleh janji kepada kalian yang sedang mendengar bahawa MAD akan ambil 0% pengurusan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kalian yakin dengan kami, teruskan menyumbang kepada kami. Kalau tak, boleh cari NGO lain yang juga menyumbang kepada bumi Palestin. Kami tak kisah sampai kepada melalui siapa pun, tak ada masalah. Yang penting manfaatnya sampai kepada orang-orang Palestin. Semua untuk satu. Dan yang akhir sekali, saya mewakili Cinta Gaza Malaysia mengalu-alukan semua NGO yang lain untuk juga membentangkan perbelanjaan mereka masing-masing. Masing-masing bentang perbelanjaan mereka masing-masing, pendapatan mereka masing-masing. Kalau nak ambil inisiatif seperti CJM untuk dapatkan audit, walaupun benda itu tak dituntut dalam RAS, adalah lebih-lebih lagi baik.
tapi selagi mana kita ada NGO yang kita dah buka, selagi mana akaun bank kita pernah tertera di media sosial, selagi mana ada orang yang pernah menyumbang ke dalam akaun kita, maka kita ada tanggungjawab untuk dedahkan tentang wang tersebut, kerana wang itu adalah public fund. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini memberikan impak kepada kalian untuk jadi donor-donor, penyumbang-penyumbang yang lebih educated, penyumbang-penyumbang yang tahu ke mana sumbangan kalian nak disampaikan. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan kepada kalian terima kasih kerana berada bersama-sama dengan kita. Saya minta maaf atas segala kekurangan di peringkat saya, di peringkat Cinta Gaza Malaysia, atas apa sahaja sebab yang berlaku. Orang salah sangka ke, ataupun betul sangka ke, ataupun orang rasa saya sindir ke, orang berpandangan negatif. Saya minta maaf kepada semua dan saya juga maafkan kepada semua. Dan insyaAllah kami tenang-tenang saja, kita tak buat report polis, kita tak akan buat laporan, kita tak akan saman siapa-siapa insyaAllah. Dan kita teruskan dengan fokus kita yang lebih utama untuk membantu orang-orang Palestin, kerana kita semua untuk satu, dan satu itu ialah pembebasan bumi Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Adeh, ada tadi bila Tuan Adeh tutup tadi tu dengan kita adalah satu itu adalah bumi Palestin. Meremang bulu roma saya ni. Terasa macam nak pergi ke Gaza pula. Ada banyak soalan lagi yang masih lagi ada netizen bertanya-tanya di sini. Yang mungkin ada yang confuse antara tahun 2020 dengan tahun 2021 ni bila nak buat auditnya. Untuk pengetahuan ramai, audit ni bila tahun 2020, akaun yang habis pada tahun 2020, auditnya pada 2021 tahun ni. Ya, tahun 2021 auditnya adalah tahun hadapan. Jadi itu untuk makluman kepada siapa yang bertanya tentang tahun 2020, mana ada sampai 2019 sahaja tadi. Ada juga persoalan boleh tak dapat annual report ataupun kunci kira-kira yang dikongsikan oleh Tuan Faizal. Ada di dalam pin kita tadi. Dan pada masa yang sama juga pihak CGM akan post ataupun akan up di website. Di situ akan boleh tuan-tuan boleh muat turun annual report yang dalam tu ada juga tentang akaun dan sebagainya. Baik, Tuan Adi, ada satu soalan yang saya fikir wajar untuk kita jawab. Dikatakan bahan-bahan perubatan di dalam Gaza ni tak ada. Dan kita perlu beli di luar Gaza sebelum kita masuk ke Gaza. Bagaimana Tuan? Ya, sebagaimana yang saya sebutkan lah, sebenarnya bumi Gaza nanti bila kita bercakap tentang barang-barangan seperti ubat-ubatan yang biasa, tak ada masalah. Sebenarnya boleh didapati dari dalam Gaza. Tetapi ada benda-benda yang lebih utama ataupun benda-benda yang besar yang kita memang tak boleh dapat daripada Gaza dan kita kena beli daripada luar. Dan saya sebut ni dari pengalaman lah. First kali pengalaman kita sebab kita ada farmasi dekat dalam bumi Gaza. Kita ada farmasi yang ditaja oleh NGO Iman Care. Jadi dari segi ubat-ubatan memang tak ada masalah. Boleh didapati daripada dalam Gaza. Tapi kalau nak sumbangkan benda yang lebih besar sebagaimana yang kita pernah buat bersama-sama, sumbangan daripada rakyat Malaysia melalui CGM untuk kita bantu COVID ketika mana naik di bumi Gaza tahun 2 tahun lepas dengan kita memberikan bantuan ventilator. Ventilator dia tak ada dalam bumi Gaza, memang kena dapatkan daripada luar. Jadi prosesnya memang lebih panjang. Sama saja prosesnya, kita akan buka tender, syarikat yang boleh bagi barang yang paling baik, kualiti yang paling baik, harga yang paling murah kita akan terima dan mereka akan diberi masa untuk import daripada luar. Dan ventilator yang kita bagi tu kosnya satu buah ventilator $25,000. Kita bagi 10 buah, jadi $250,000 kita bagi. Kalau nak bagi bantuan yang begitu, betul tak boleh beli daripada dalam bumi Gaza. Tetapi setakat ubat-ubat, setakat bantuan makanan dan sebagainya, semuanya boleh diperolehi dari dalam bumi Gaza dan pastinya bila mana kalian beli daripada bumi Gaza, ia akan memberikan kesan yang lebih baik kepada penduduk dari segi membantu ekonomi mereka, dari segi membuka peluang pekerjaan, kilang-kilang dan sebagainya. Baik, Tuan Adi ada sebut berkenaan kalau kita beli barang kita mesti bila kita beli barang dalam Gaza kita membantu mereka, membantu ekonomi Gaza. Tapi ada persoalan di sini yang tanya, ada beberapa kali bertanya, kalau beli dalam Gaza ni bukan kita sokong Israel ke? Sebabnya menggunakan mata wang Israel. Apa Tuan Adi, pandangan Tuan Adi? Jawapan Tuan Adi. Yang pertama sekali, di bumi Gaza ni ada 3 mata wang yang digunakan.
Okey, baiklah tuan-tuan. Tuan-tuan dah tengok video tadi bagaimana Nadir tu dia jawab. Nadir Anuri tu dia jawab macam mana. Jadi tuan-tuan dengarlah. Agak-agak rasa betul ke tak betul itu kita akan tunggulah. Mungkin ada pihak-pihak yang akan menyiasat, insya-Allah. Jika kebenaran tu betul kan, Allah Taala kata betul, benda tu betul, jadi betul lah. Kalau benda tu salah, salahlah. Jadi kita tunggulah dari masa ke semasa, insya-Allah ada orang kata Allah Taala akan tunjukkan. Itulah salah satu hikmahnya Ustaz Abid pergi ke Gaza. Bukan kata dia nak pergi tu dia nak berkelahi dengan orang tak, tapi dia nak pergi tu semata-mata dia nak tengok betul ke kan, semata-mata dia nak sampaikan bantuan kepada orang-orang kat sana. Tetapi di dalam nak menyampaikan bantuan tu ada pula kan yang macam ni tuan-tuan. Jadi itulah, saya pun tak tahu apa motif dia yang sebenarnya, yang dia tak puas hati sangat dengan Ustaz Abid. Jadi kita doakanlah semoga orang kata kita ni sama-sama nak dakwah ni, kita dakwah niat kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita niat kerana nak makap ke ataupun kerana nak makan duit orang ke, jangan tuan-tuan. Kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah sebab duit tu semua duit daripada NGO dan bantuan-bantuan yang telah disalurkan ke bumi Gaza. Salurkan tapi tak sampai. Tak tahulah dia jawablah. Dia nak buka pekong orang, last sekali Allah Taala buka pekong dia. Jadi tuan-tuan, teruskan bersama channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Semoga saya boleh lagi bersemangat dan mendapatkan lagi buah fikiran untuk menambahkan channel video-video yang menarik di dalam channel saya. Baiklah tuan-tuan, jika ada komen dan ulasan tuan-tuan dan orang kata apa? Penambahbaikan daripada tuan-tuan, boleh komen di ulasan. InsyaAllah saya akan memperbaiki lagi video-video saya di masa akan datang. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabzas.